Para menteri yang menghadiri sesi perbincangan meja bundar Dialog Shangri-La menekankan lagi peri pentingnya mengadakan dialog secara terbuka dan terus terang. Ini selain mengekalkan order antarabangsa berasaskan peraturan. Antara yang hadir dalam sesi itu ialah Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin dan rakan sejawatannya dari China Li Shangfu. Para menteri ini membincangkan pelbagai isu termasuk perang Rusia Ukraine, kesan ketegangan antara Amerika Syarikat dan China ke atas rantau Asia Pasifik serta keadaan di Semenanjung Korea. Mereka juga bersetuju bahawa penting untuk bekerjasama bagi mewujudkan langkah-langkah membina keyakinan dan mencegah konflik di samping sentiasa memastikan talian komunikasi kekal terbuka. Dalam pada itu, Menteri Pertahanan Singapura berkata ada pandangan yang tulus dan mendesak antara rakan-rakan sejawatan beliau di peringkat antarabangsa bahawa apa yang berlaku di Ukraine tidak boleh berlaku di Asia. Dr. Ng Eng Hen berkata demikian sebagai menjawab pertanyaan pihak media tentang apa yang dibincangkan dalam mesyuarat meja bundar menteri yang beliau hostkan tengah hari tadi. If you have a simultaneous war in Europe and in Asia, it's catastrophic globally. So I would say that was the prevailing mood among every minister. It doesn't mean that you solve your problems overnight. That's unrealistic. But it did mean that when questions were asked, I noticed that ministers paid more attention to answers this year than most because geopolitics is fractious. It's could even be turbulent. Dr. Ng menambah bahawa ada minat amat mendalam berhubung hubungan Amerika Syarikat dengan China. Beliau berharap para menteri pertahanan kedua-dua negara itu akan menyambung semula pertemuan fizikal. Dr. Ng menekankan penting untuk ada saluran perhubungan antara rakan, malah lebih lagi bagi pihak-pihak yang bertentangan. Well, I think even though, for whatever reasons, there was no formal call, the fact that they sat on the same table last night, that they sat across each other, lunch, and heard each other speak, get a measure of the man, the thinking, the proclivities, the temperament. Hopefully it will add to their data bank when they do finally engage each other. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin sementara itu mengadakan pertemuan dengan pemangku Perdana Menteri Lawrence Wong di pinggir sidang puncak Dialog Shangri-La hari ini. Kedua-dua pihak menekankan komitmen bersama terhadap kestabilan dan kemakmuran rantau ini. Mereka juga mengesahkan lagi hubungan pertahanan dua hala cemerlang serta membincangkan inisiatif sedia ada sebelum bertukar-tukar pandangan tentang perkembangan geopolitik. Encik Austin menekankan sokongan berterusan Washington bagi latihan SAF di Amerika. Encik Wong pula menekankan sokongan Singapura yang sudah sekian lama terhadap kehadiran Amerika di rantau ini. Untuk menghadapi cabaran keselamatan yang terus berubah-ubah, 5 negara anggota Persetujuan Pertahanan 5 Negara atau FPDA mahu meningkatkan lagi kerjasama dan membina keupayaan dalam bidang-bidang bukan konvensional. Ini termasuk keselamatan siber, usaha memerangi pengganasan dan keselamatan maritim. Dianggotai Singapura, Malaysia, Australia, New Zealand dan UK, para Menteri Pertahanan FPDA mengadakan perbincangan dalam satu pertemuan sarapan atas undangan Menteri Pertahanan Dr. Ng Eng Hen. Ia diadakan sebagai pertemuan sampingan sempena Dialog Shangri-La. Mereka juga membincangkan cara-cara untuk mengukuhkan lagi nilai operasi latihan-latihan dalam bidang konvensional. Sambil menekankan komitmen FPDA terhadap order berasaskan peraturan, para pemimpin ini membincangkan peranannya sebagai tunjang keselamatan dan kestabilan serantau. There was some discussion about upgrading the level of exercises because the feedback from our respective chiefs was that this was very valuable and they wanted to do more. So we tasked our chiefs to do that. Malaysia's view the need for FPDA to maintain regional peace and stability through defence cooperation against pressing challenges on non-traditional security.
Berhubung AUKUS pula, iaitu Pakatan Keselamatan Tiga Hala di mana Britain dan Amerika Syarikat membantu Australia memperoleh kapal selam berkuasa nuklear, Menteri Pertahanan Australia berkata, ia tidak menjejas mana-mana agenda FPDA. We would say that what we gain from AUKUS is an ability for Australia to make a greater contribution to the peace and security of this region, our region, and to the maintenance of the global rules-based order within our region. Sementara itu, Singapura dan Jepun menubuhkan satu rangka kerja perundangan bagi import dan ekspor peralatan pertahanan dan teknologi antara kedua-dua negara. MINDEF menyatakan ini akan menyediakan Angkatan Bersenjata Singapura atau SAF dengan lebih banyak pilihan untuk memenuhi keperluan latihan serta operasinya. Pemeteraian perjanjian itu disaksikan Dr. Ng Eng Hen dan rakan sejawatannya dari Jepun Hamada Yasukazu. Dalam mesyuarat mereka sebelum itu, kedua-dua Menteri Pertahanan juga membincangkan tentang kerjasama dua hala serta isu keselamatan serantau. Dr. Ng turut mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Kemboja untuk membincangkan perkembangan geopolitik dan juga kerjasama serantau. Selain itu, beliau juga bertemu dengan para Menteri Pertahanan dari Kanada, Portugal dan Belanda. Minggu Keluarga Nasional kembali diadakan dengan lebih besar dan gah lagi serta diraikan di seluruh Singapura. Lebih 100 rakan kongsi korporat dan masyarakat ikut serta untuk menekankan lagi kepentingan keluarga. Ini menjadikan jumlah keseluruhan rakan kongsi Minggu Keluarga Nasional kepada lebih 120. Antara pelibatan mereka termasuklah menyediakan makanan percuma dan menganjurkan kegiatan di tempat mereka. Pelbagai aktiviti dianjurkan untuk memenuhi pelbagai minat seperti Rumah Istana Belon atau Bouncy Castle, cabaran keluarga dan jejak interaktif di merata negara. Ia akan diadakan sehingga 11 Jun ini. Kepelbagaian aktiviti ini bertujuan menggalak ikatan kekeluargaan dan meningkatkan hubungan antara generasi. Families shape our characters and pass these cherished values. They are also our harbour and anchor us in storms. It is then in families that individuals are nurtured to become resilient individuals. Kita partner dengan ActiveSG, dengan People's Association. Kita reach out into berbagai-bagai community space, iaitu di 30 constituency, 20 sports center. Dengan itu kita close dengan masyarakat, ya. Kan acara-acara untuk pelbagai generasi untuk parent-parent yang ada anak yang teenagers, of course anak yang kecil. Kita mengukuhkan family lagi dengan program-program kita offer untuk families, menguatkan lagi bagaimana mereka bond, bagaimana mereka tolong sama-sama di keluarga, di rumah. Estet Teluk Belanga melancarkan satu inisiatif bagi membolehkan lebih ramai penduduknya mendakapi semangat mesra alam melalui permainan. Mereka boleh mendapat lencana dengan menyertai satu siri cabaran masyarakat. Program mesra alam itu diterajui oleh penduduknya sendiri yang ingin menggalak gaya hidup lebih mesra alam. Selain usaha kemampanan, terdapat juga usaha untuk meningkatkan masyarakat termasuk membantu kanak-kanak kurang bernasib baik agar menjadi pembaca lebih baik. Sebuah kelab pementoran juga diwujudkan yang mana golongan belia dipadankan dengan para sukarelawan dewasa selama setahun. We started the mentoring club for our marginalized families with the intention to expose them to four things. The first is art and music that they may not get the day-to-day opportunity. The second is business. We bring them out to different organizations to look at what potential future careers they can consider. The third one is in the area of sports, and the fourth in nature. So to make this accessible for all our residents here. Saudara, Division Polis Clementi memenangi anugerah Division Darat Terbaik untuk kali kedua berturut-turut. Division tersebut menyaksikan jumlah kes jenayah yang boleh dicegah seperti rompakan dan pencurian jatuh sekitar 11% tahun lalu berbanding tahun 2021. Anugerah tersebut dikeluarkan sempena acara Hari Polis. Acara tahunan ini meraikan pencapaian pasukan polis Singapura dan juga mengiktiraf sumbangan para pegawai polis dahulu dan sekarang. Pemangku Perdana Menteri Lawrence Wong merupakan tetamu kehormat acara perbarisan ini.
Segmen selepas perbarisan pula menampilkan satu persembahan pancaragam dan perarakan kenderaan seperti kenderaan serangan taktikal atau TSV yang baru saja dilancarkan.